Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk daya geseran. Mari belajar sains tahun 6 dengan Cikgu Azhar. Objektif kita hari ini adalah untuk menyatakan maksud geseran, mengetahui faktor yang mempengaruhi geseran dan juga kita akan lihat kesan-kesan daya geseran terhadap objek. Menyatakan maksud geseran. Daya geseran merupakan daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Ia menentang arah pergerakan objek, ia menyebabkan objek menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Apa yang dimaksudkan dengan dua permukaan bersentuhan adalah seperti contohnya, tapak tangan anda, kedua tapak tangan anda digosokkan. Kita akan dapat rasakan haba terhasil apabila kita gosokkan tangan bersama-sama. Itu adalah di mana daya geseran telah berlaku. Daya geseran adalah bertentangan dengan arah pergerakan. Perhatikan kereta mainan yang di bawah ini. Pergerakannya adalah ke arah kiri. Maka daya geseran yang berlaku terhadap tayar di atas jalan tersebut adalah bertentangan dengan arah pergerakannya, iaitu ke arah kanan. Mari kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi geseran. Faktor pertama adalah jenis permukaan. Faktor kedua yang akan mempengaruhi geseran adalah jisim objek tersebut. Jenis permukaan. Perhatikan dua jenis permukaan yang berbeza ini. Pertama adalah permukaan yang agak licin, iaitu di atas batu-batu. Maka apabila permukaan licin, kurang geseran yang berlaku terhadap permukaan bola tersebut. Apabila di permukaan yang kasar, lebih banyak geseran berlaku, maka tidak dapatlah bola tersebut bergolek dengan lebih jauh. Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jumlah geseran bertambah. Ataupun kita juga boleh buat hubungan ataupun hipotesis. Jika jenis permukaan bertambah licin, maka jumlah geseran berkurang. Mari uji. Perhatikan uji kaji yang dijalankan ini. Ia untuk menyiasat hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Mari kita perhatikan uji kaji ini. Pemboleh ubah dimanipulasi kita ialah jenis permukaan. Dua kereta mainan dilepaskan pada jenis permukaan yang berbeza, iaitu permukaan karpet dan juga permukaan jubin. Hasilnya, kita dapat perhatikan jarak yang dilalui oleh kereta mainan ini adalah berbeza. Jarak kereta mainan di atas karpet adalah 27 cm, manakala jarak kereta mainan yang dilepaskan pada jubin ialah 81 cm. Pemboleh ubah bergerak balas kita ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Pemerhatian yang kita boleh dapati daripada uji kaji tadi adalah jarak yang dilalui kereta mainan di atas karpet adalah lebih sedikit berbanding di atas jubin. Ataupun anda boleh juga buatkan pemerhatian jarak yang dilalui kereta mainan di atas jubin adalah lebih banyak berbanding di atas karpet. Hipotesis kita adalah kita boleh kaitkan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu hasil uji kajinya. Jika jenis permukaan bertambah kasar, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Atau kita juga boleh nyatakan jika jenis permukaan bertambah licin, maka jarak yang dilalui kereta mainan bertambah. Inference-nya, berikan alasan kenapa apabila dilepaskan di atas permaidani, jaraknya adalah sedikit. Kerana lebih banyak geseran pada karpet berbanding jubin. Atau sekiranya kita nak bercerita tentang kereta mainan yang dilepaskan di atas jubin, inference-nya ialah kerana lebih sedikit geseran pada jubin berbanding karpet. Sebab tu dia boleh bergerak lebih jauh sebab kurang geseran. Mari kita kaji pula faktor yang mempengaruhi geseran yang kedua, iaitu jisim objek. Objek yang ringan membawa maksud kurang geseran kerana
kurangnya tekanan pada permukaan pada kedua permukaan ini, iaitu pada permukaan tapak objek dan juga permukaan lantai. Bagi objek yang berat, adalah lebih banyak geseran berlaku pada permukaan ini, iaitu permukaan objek dan juga permukaan lantai. Geseran adalah bertentangan dengan arah pergerakan objek. Jangan lupa, jika jisim objek bertambah, maka jumlah geseran bertambah. Maksudnya, jika objek tersebut makin berat, maka jumlah geseran dia semakin banyak. Ataupun, jika jisim objek berkurang, maka jumlah geseran adalah berkurang. Mari uji. Mari perhatikan uji kaji untuk menyiasat hubungan antara jisim objek dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam uji kaji ini ialah jisim objek. Mari kita perhatikan. Satu kereta mainan diletakkan beban di atasnya bagi mewakili jisim yang bertambah. Kita dapat perhatikan jaraknya adalah 16 cm, manakala kereta mainan yang tiada jisim tambahan di atasnya, tiada beban, jarak yang dapat dilaluinya ialah 66 cm. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah jisim objek kerana satu lebih berat, satu adalah lebih ringan. Pemboleh ubah bergerak balas kita ialah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Apa pemerhatian yang kita boleh dapati hasil daripada uji kaji tadi? Jarak yang dilalui kereta mainan yang berat adalah lebih dekat berbanding kereta mainan yang ringan. Ataupun kita juga boleh lakukan pemerhatian bagi kereta mainan yang lagi satu, iaitu jarak yang dilalui kereta mainan yang ringan adalah lebih jauh berbanding kereta mainan yang berat. Maka kita boleh buat hipotesis daripada kita punya pemboleh ubah bergerak balas tadi dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kita kaitkan apa kaitan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jika jisim objek bertambah, maka jarak yang dilalui kereta mainan berkurang. Kenapa? Sebab bila berat objek tersebut, jarak dilalui dia adalah sedikit. Ataupun kita juga boleh tuliskan hipotesis kedua. Jika jisim objek berkurang, maka jarak yang dilalui kereta mainan bertambah. Berikan inference anda hasil daripada uji kaji tadi. Sekiranya kita sedang bercerita tentang kereta mainan yang mempunyai beban, iaitu jisim dia adalah lebih banyak ataupun dia lebih berat, inference dia ialah kerana lebih banyak geseran pada kereta mainan yang berat. Di mana geserannya? Geseran dia adalah tekanan pada tayar kenderaan dengan permukaan jalan ataupun jubin dekat sini. Ataupun sekiranya kita sedang bercerita tentang kereta mainan yang di atas jubin yang tiada mempunyai beban di atasnya, inference dia adalah kerana lebih sedikit geseran pada kereta mainan yang ringan. Mari kita perhatikan kesan daya geseran terhadap objek. Kebaikan daya geseran. Cuba gosokkan kedua tangan kamu. Mengapa tangan saya berasa panas? Tangan berasa panas kerana daya geseran berlaku dan menghasilkan haba. Kemudian, daya geseran di antara tapak kasut dengan permukaan lantai membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Kemudian, daya geseran di antara tapak tangan dengan objek membolehkan kita memegang objek. Contohnya, seperti dalam gambar, kita boleh memegang cawan. Seterusnya, daya geseran di antara mata pen dengan kertas membolehkan kita menulis. Di mana daya geseran berlaku? Pada mata pen tersebut dengan kertas. Seterusnya, daya geseran di antara permukaan bola dengan rumput membolehkan bola tersebut kekal pegun. Pegun bermaksud tidak bergerak, bagus. Dan akhir sekali, daya geseran di antara permukaan pedang dengan batu asah membolehkan kita menajamkan pedang. Mari kita lihat contoh-contoh keburukan daya geseran. Ia menyukarkan pergerakan, ia menghasilkan bunyi yang tidak diingini, permukaan kasut menjadi haus, permukaan tayar menjadi haus, menyebabkan bola golf ini berhenti sebelum masuk ke dalam lubangnya dan ia menghasilkan haba yang tidak diingini. Bagaimanakah bunyi yang tidak diingini ini? Contohnya seperti ini.
Dekat mana daya geseran ini berlaku? Daya geseran yang menghasilkan bunyi tidak diingini ini berlaku pada engsel pintu. Apabila engsel pintu telah berkarat, berlakulah geseran yang banyak yang menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Permukaan kasut dan tayar yang menjadi haus, kita dapat perhatikan corak pada tapak kasut dan juga corak pada tayar menjadi semakin hilang. Itu membuktikan permukaan ia semakin nipis, kita namakan semakin haus. Maka cengkaman menjadi kurang, kita mudah tergelincir. Jangan lupa latihan pengukuhan yang diberikan. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi. Bye.